Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidaus Matrang. Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan mengadakan mesyuaratnya pada 24 Februari 2022. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan memberitahu Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 itu akan mengadakan rundingan bagi isu-isu yang dibangkitkan serta belum diselesaikan dalam perjanjian ini. Beliau yang juga ahli jawatan kuasa sosio-ekonomi majlis tersebut menambah, dalam mesyuarat itu beliau akan memastikan isu yang dibangkitkan dalam MA63 dan kepentingan Sarawak akan dapat diselesaikan. Dan ini menunjukkan serius Yang Berhormat Datuk Seri Panglima dan Kerajaan Persekutuan untuk memastikan apa juga isu yang kita bangkitkan berhubung dengan MA63 dan kepentingan Sarawak akan dapat kita selesaikan, dan mana-mana yang masih belum dapat diselesaikan akan dapat dirundingkan terus untuk kita mencari penyelesaian. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Wisma Sumber Alam Kuching pada Jumaat. Terdahulu, Datuk Ahmad Awang Tengah telah menerima kunjungan hormat Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Malaysia, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnny T. Ong Kili. Mengulas mengenai kunjungan ini, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnny T. Ong Kili memberitahu kunjungan hormat itu adalah bagi membincangkan mengenai hal-hal berkaitan MA63, khususnya hal sosioekonomi. Satu, memanglah bincang hal-hal yang berkaitan dengan MA63, khususnya sosioekonomi, dan tujuan kita adalah juga untuk checklist untuk perlu dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Khas. Ini hal berkaitan dengan kemiskinan, hal sosioekonomi yang lain seperti infrastruktur jalan raya, juga dari infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan. Kami bincang juga perihal berkaitan dengan border ekonomi, khususnya perihal Kalimantan Capital yang sedang berjalan, dan berkaitan dengan hal itu, hal keselamatan yang telah disentuh oleh Datuk Seri Ahmad. Terkini, Sarawak telah mencapai sebanyak 13,000 jumlah kanak-kanak yang telah divaksinasi menerusi program imunisasi COVID-19 PIC Kids bermula 5 Februari lepas. Perkara tersebut telah dimaklumkan Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali kepada media semasa lawatannya ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Hospital Umum Sarawak pada Khamis. Katanya Sarawak patut dijadikan sebagai contoh kepada negeri-negeri lain di atas pencapaiannya yang sangat baik dalam mengendalikan PIC Kids sehingga hampir mencapai sasaran kerajaan. Saya dipahamkan yang terkini Sarawak telah mencapai 13,000 anak-anak yang telah disuntik dan mencapai tahap 46% juga. Jadi sekali lagi saya nak ucap tahniah atas kejayaan Sarawak. Malas bila saya berbincang dengan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri kata Sarawak ni memang very targeted, very focus. Sarawak ni macam darul vaksin. Negeri vaksin. Dia sangat baik keputusannya. Kita rasa kita patut mencontohi tim yang ada di Sarawak. Dalam pada itu, beliau turut menekankan pengambilan vaksin COVID-19 amat penting untuk kanak-kanak. Tegasnya, ibu bapa mahupun penjaga perlu mendapatkan informasi lebih lanjut menerusi sumber-sumber yang boleh dipercayai di media sosial atau berjumpa terus dengan pakar kesihatan sekiranya masih bimbang untuk membawa anak-anak mendapatkan vaksin. Vaksinasi untuk kanak-kanak sangat-sangat penting. Pertama, kita sayang anak-anak kita. Kita nak selamatkan anak-anak kita, nak lindung anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini pergi ke sekolah, terdedah. Anak-anak kita juga kalau macam di sana, ibu bapa melancong ke Langkawi, anak-anak ikut. Kalau ada kenduri kahwin, anak-anak ikut. Pergi ke mall, anak-anak ikut. Jadi anak-anak ni tidak dilindungi. Dewasa telah disuntik, remaja telah disuntik, cikgu-cikgu telah disuntik, tetapi anak-anak tidak disuntik. Sebab tu kita hari ini kerajaan fokus, KKM fokus untuk perkara ini. Saya berharap pada semua orang, rakyat,
ibu bapa, janganlah takut, janganlah dengar berita-berita yang tidak jelas, berita-berita palsu. Bertanyalah dan lihatlah dalam social media, dalam juga media konvensional yang kita KKM telah nyatakan kepentingan, kebaikan, keselamatan vaksin dan sebagainya. Semasa lawatan itu, beliau turut berkesempatan memberikan suntikan vaksin kepada penerima dan seterusnya menyantuni kanak-kanak lain yang hadir pada hari tersebut. Seramai 20 orang kanak-kanak telah divaksinasi di PPV tersebut. Sebanyak 40,000 permohonan penyambungan elektrik di bawah projek dana permohonan lewat dan tambahan alaf telah diterima Sarawak Energy Berhad SEB sejak program itu dilancarkan pada 2018. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, daripada jumlah tersebut, kira-kira 7,000 permohonan telah diselesaikan di bawah skim elektrik luar bandar RES. Menurutnya, Kerajaan Sarawak telah menyalurkan dana kira-kira 50 juta ringgit untuk alaf dalam memastikan liputan capaian bekalan elektrik sepenuhnya menjelang tahun 2025. Bercakap selepas mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat SEB di Kuching pada Khamis, beliau memberitahu buat masa ini liputan elektrik di kawasan luar bandar di Sarawak adalah kira-kira 96.5%. Sementara itu, Datuk Julaihi memberitahu sasaran untuk mencapai liputan elektrik 100% menjelang 2025 tidak mustahil dicapai meskipun melibatkan kawasan terpencil. Katanya 32 kumpulan kontraktor SEB telah diberikan amanah untuk memastikan kelancaran projek alaf melibatkan kawasan luar bandar. Tragedi kebakaran pada Selasa lepas melibatkan sebuah rumah di Kampung Tanjung Bako telah mendapat perhatian Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ik Pahun Joi. Beliau yang juga Timbalan Promosi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah melawat ke kampung tersebut pada Rabu bagi menyaksikan sendiri keadaan rumah milik Sarimah Nong yang musnah sepenuhnya dalam kebakaran tersebut. Menurut Datuk Ik Pahun, seramai 16 orang penghuni rumah tersebut yang terdiri daripada 4 buah keluarga telah ditempatkan di Dewan Kampung Tanjung Bako buat sementara waktu dengan disediakan 7 buah kemah dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jelasnya setakat Khamis segala bantuan dari segi makanan, pakaian dan barangan keperluan adalah sumbangan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni, agensi-agensi kerajaan dan orang ramai. Tambah beliau lagi, dalam masa terdekat juga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan membantu membersihkan tapak kebakaran. Kebakaran di Kampung Tanjung Bako tersebut berlaku kira-kira jam 1.30 pagi dan semua mangsa berjaya menyelamatkan diri. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan perlu diberikan tumpuan utama khasnya di Sarawak. Demikian jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri semasa menghadiri randau Pejabat Pendidikan Daerah Saratok bertempat di Bilik Patawali Sektor Pembelajaran PPD Saratok pada Rabu. Randau yang dipengerusikan Pegawai Pendidikan Daerah Anis Madeli turut dihadiri Majlis Kerja Tertinggi MKT Pergerakan Pemuda Sarawak Kasdi Pandi serta kaki tangan dari PPD Saratok. Setiap kaki tangan yang hadir telah membentangkan dapatan dari sektor masing-masing. Muhammad Duri dalam pada itu mengambil maklum setiap pembentangan dengan penuh teliti untuk mengetahui setiap permasalahan maupun kemajuan yang telah dicapai. Pegawai Kementerian Pembangunan Luar Bandar Bahagian Kemajuan Tanah dan Wilayah telah mengadakan lawatan ke tapak projek Rumah Sejuk Beku atau Rumah Ais dan Rumah Pemprosesan Hasil Laut di Kuala Matu pada Isnin. Lawatan yang disertai Pegawai Daerah Matu Wan Hibni Wan Muhammad itu bertujuan melihat serta meninjau tapak projek di bawah projek bersepadu Pembangunan Ekonomi Kampung Prospek yang baru saja siap dibina berdekatan bangunan Pasar Basah Kuala Matu. Sementara itu, rumah pemprosesan hasil laut ini akan dinaik taraf dengan rekaan yang bersesuaian di mana ianya akan lebih memudahkan dan memberi lebih keselesaan untuk pemprosesan produk sesak unjur dan obor-obor. Selain itu juga antara lokasi lain yang terlibat dengan projek prospek ini ialah menaik taraf tempat pertukangan produk berasaskan besi di Kampung Tian Matu dan Pusat Penghasilan dan Pengumpulan Kraf Tangan di Kampung Sekaan Besar Matu. Projek-projek tersebut telah diluluskan pada tahun 2021 dan kini sedang dalam proses untuk dilaksanakan bagi memberi impak kepada ekonomi masyarakat setempat. Sekian edisi malam bersama saya Firdaus Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube.
Salam UKAS.